Adakah Anda penyokong Pakatan Harapan bersetuju kalau Pakatan Harapan bertanding secara solo pada PRU yang ke-16 yang akan datang ini, dan juga mana-mana pilihan raya negeri yang bakal diadakan? Selepas ini yang paling terdekat adalah Melaka, selepas Johor dan juga Negeri Sembilan. Ya, sahabat semua, mungkin Anda boleh berikan komen Anda ya di dalam ruangan komen. Adakah Anda setuju atau tidak Pakatan Harapan untuk bertanding secara solo? Lawan tetap lawan, ya, lawan sampai menang. Kalau siapa yang nak jadi kawan, kita boleh jadi kawan. Kalau nak jadi lawan, kita lawan sampai menang. Alright, jadi hari ini ya, pemimpin pemuda DAPSI, yaitu pemuda DAP, membuat cadangan ya untuk Pakatan Harapan bertanding secara solo untuk PRN dan juga PRU yang akan datang. Jadi ini persoalan yang saya tanyakan kepada Anda, sahabat semua. Adakah Anda setuju? Jadi pemuda sosialis DAP, DAPSI Kebangsaan mencadangkan agar Pakatan Harapan bertanding sendiri untuk semua kursi dalam pilihan raya yang akan datang. Ketuanya Wu Kaliong berkata untuk membolehkan menang besar, PH perlu bertanding tanpa kerjasama mana-mana parti di kerusi parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri. Ya, beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Makan Malam Media sempena Aidiladha Anjuran DAPSI di Jalan Tun Razak Kuala Lumpur sebentar tadi. Kalau kita ingin memenangi PRU yang ke-16, pastikan PH kena bertanding secara solo di semua negeri dan semua kawasan parlimen, ujarnya. Jadi hari ini, kata beliau, terdapat 3 kelompok pengundi di negara ini dengan kecenderungan berbeza antara satu sama yang lain. Pengundi di Malaysia terbagi kepada 3 kelompok, yaitu konservatif, satu lagi kelompok yang selesa dengan zaman satu parti dominan seperti penyokong BN, dan satu lagi kelompok yang mengharapkan perubahan dan juga reformasi. Daripada memaksa-maksa antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, saya lebih rela baik PH menampilkan identiti sendiri, jelasnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Pasir Bedamar itu berpendapat rakyat boleh menilai PH sama ada dapat menunaikan semua perkara yang dijanjikan sekiranya gabungan tersebut diberikan sekali lagi peluang dan mandat di Putrajaya. Sebabnya katanya sekarang ini dalam kerangka kerajaan perpaduan kita ada berbagai parti. Ya, ada BN, ada GPS dari Sarawak yang membawa agenda Sarawak, ada JRS, ya, Gabungan Rakyat Sabah yang membawa agenda Sabah, dan bermacam-macam lagi. Semuanya ada identiti yang berbeza. Daripada membiarkan keadaan sedemikian terus berlaku, lebih baik Pakatan Harapan menampilkan diri untuk bertanding sebagai satu blok yang cukup kuat supaya kita boleh melaksanakan usaha-usaha reformasi yang rakyat inginkan. Tegas Kaliong yang juga Esko Kerajaan Negeri Perak, ya, itu lagi. Jadi itu kenyataan daripada pemuda DAP. Bagaimana pula ya pandangan daripada pemuda Amanah dan juga pemuda PKR? Adakah mereka seirama ya dengan cadangan yang dikemukakan oleh DAPSI pemuda DAP ini? Dan bagi saya sendiri, sahabat semua, amat elok, baik ya untuk Pakatan Harapan bertanding secara solo. Karena apa? Karena kalau kita bergabung ya, kalau kita bergabung sekalipun dengan UMNO Barisan Nasional, ya sebenarnya tidak memberikan kebaikan, manfaat kepada Pakatan Harapan. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita melihat siri pilihan raya kecil sebelum ini, sahabat semua, apabila calon Pakatan Harapan bertanding, ya pengundi-pengundi ataupun akar umbi, ahli-ahli UMNO Barisan Nasional, ya tidak jujur untuk keluar mengundi. Kalau keluar pun mereka undi calon pembangkang, ya, calon lain dibandingkan dengan calon daripada Pakatan Harapan. Jadi tidak ada fungsi, tidak ada guna untuk kita bergabung dengan mereka. Sebaliknya kalau kita lihat apabila calon itu daripada UMNO Barisan Nasional, antaranya seperti yang berlaku di Johor, Dun Makota, di Kelantan, ya kita boleh lihat bagaimana pengundi-pengundi, penyokong-penyokong tegar kepada Pakatan Harapan, ya parti-parti dalam Pakatan Harapan berkempen dengan begitu serius, ya seperti di Kota Melaka, di Kota Dun Makota.
di Kelantan. Ya, hari ini kita melihat bagaimana semasa pengundian dan kampanye itu DAP, PKR, Amanah dalam Pakatan Harapan begitu bersungguh-sungguh untuk memenangkan calon daripada UMNO Barisan Nasional di kota Mahkota Johor. Ya, mereka sebelum ini menang dengan majoriti 5.000 lebih. Tetapi selepas bergabung, berkempen bersama dengan DAP dan Pakatan Harapan, calon tersebut menang dengan majoriti dengan 20.000 lebih, sahabat semua. Maknanya apa? Ya, maknanya pengundi, penyokong Tegar Pakatan Harapan keluar untuk mengundi. Begitu juga dengan apa yang berlaku di Kelantan, menang besar, sahabat semua. Jadi kalau ia memberikan kebaikan kepada UMNO Barisan Nasional tapi tidak kepada Pakatan Harapan, untuk apa kita bergabung, sahabat semua? Karena kita hari ini melihat UMNO Barisan Nasional, sebilangan besar pemimpin-pemimpin mereka masih tidak menerima DAP dan Pakatan Harapan secara keseluruhannya. Mereka hanya mengambil kesempatan sokongan pengundi-pengundi daripada Pakatan Harapan mengundi mereka. Sahabat semua, ini sebenarnya reality. Ini sebenarnya apa yang berlaku di luar sana. Ya, kita lihat di Johor, begitu sombong dan angkuhnya, mereka tidak mau bergabung. Mereka tanding solo. Ya, apabila mereka memerlukan DAP dan Pakatan Harapan, mereka duduk semeja, sepentas bersama, yang menang besar. Lepas itu apabila mereka rasa kuat, mereka singkirkan Pakatan Harapan. Ya, begitu juga dengan negeri-negeri lain. Di Negeri Sembilan lagi teruk, UMNO merasa mereka lebih hebat, lebih layak untuk memimpin dan menjadi kerajaan, menjatuhkan menteri besar, sehingga akhirnya mereka bersekongkol bersama dengan UMNO, bersekongkol dengan PAS, dengan Bersatu Perikatan Nasional. Ya, mereka telah membuat satu plot rancangan terlebih dahulu sebelum UMNO menarik sokongan, dan akhirnya selepas itu barulah adun-adun daripada Perikatan Nasional akan berduyun-duyun untuk membuat sidang media kononnya untuk memberikan sokongan kepada UMNO Barisan Nasional. Untuk apa? Untuk menubuhkan kerajaan pintu belakang, sahabat semua. Jadi ini perkara yang kita langsung tidak boleh percaya dengan gerakan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin UMNO di Negeri Sembilan. Mungkin juga mereka sekarang ini sedang berkira-kira untuk bertanding secara solo, kalau tidak mungkin mau bersama dengan Pakatan untuk mendapatkan undi daripada Pakatan Harapan, sahabat semua, di peringkat persekutuan untuk pilihan raya umum ke-16 ini. Jadi kita rakyat yang melihat berhati-hati dengan perkara ini. Kita mengharapkan 3 pemimpin utama dalam Pakatan Harapan, tidak lain tidak bukan Datuk Seri Muhammad Sabu, YB Anthony Lok, dan pengurusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim melihat kepada realiti ini. Jangan dieksploitasi oleh UMNO Barisan Nasional yang hanya mementingkan undi daripada Pakatan Harapan untuk mereka menang dan sebagainya. Dan kita tahu apabila mereka menang banyak kursi, tujuan mereka adalah untuk membentuk kerajaan. Mungkin bukan lagi bersama dengan Pakatan Harapan, tapi bersama dengan PAS, bersama dengan pembangkang yang lain. Jadi kita tidak tahu, kita sudah nampak bibit-bibit siri-siri pengkhianatan tikan belakang seperti mana yang berlaku di Negeri Sembilan ini. Jadi kita harapkan pemimpin kena berpikir secara wajar, mendengar suara akar umbi dan sebagainya. Itu pandangan saya, sahabat semua. Adakah Anda seirama dengan saya, setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih, sampai kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.